أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan segala penyakit yang buruk, khususnya COVID-19 yang tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini Allah masih mengumpulkan kita sama-sama untuk menunaikan solat berjemaah fardu maghrib dan juga untuk sama-sama duduk mendengarkan suatu majlis ilmu, majlis Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bacaan kita menggunakan himpunan kitab amalan sedikit pahala banyak. Kitab himpunan amalan sedikit pahala banyak dan amalan penghapus dosa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fawzan 'azima. Wahai mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada diri saya dan kepada para jemaah semua agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan hamba Allah yang menang, yang berjaya di hari akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita mengambil bab yang seterusnya yang kita tangguhkan pada minggu lepas, iaitu bab malam ini adalah Al-Quran, kelebihan Al-Quran, fadilat Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-97, membaca Al-Quran agar menjadi Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, di negeri Perlis kita ini setiap pagi seluruh masjid akan membaca Al-Quran paling kurang separuh muka setiap pagi. Selepas saja daripada solat subuh, kita terus membaca Al-Quran. Imam akan bimbing dan makmum akan ikut imam baca. Dan ini adalah salah satu inisiatif yang terbaik daripada Jabatan Agama Negeri kita, supaya kita dapat berpagi-pagian dengan kalam Allah yang sangat mulia, Quranul Karim, Quranul Azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, apa fadilat yang Allah nak sediakan kepada kita
andai kata diri kita ini bergelumang dengan Al-Quran, apa fadilat yang Allah sediakan kepada kita, tuan-tuan? Di dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang kepada kamu pada hari akhirat nanti sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran satu anugerah yang besar Allah berikan kepada kita. Tidak seperti umat-umat yang sebelum daripada kita, yang mana mereka tidak diberikan Al-Quran. Umat sebelum-sebelum kita, kitab mereka tidak dijamin untuk dijaga sampailah habis fasa mereka. Tetapi kita, Al-Quran Allah sediakan kepada kita, Allah beri dekat kita, Allah turunkan kepada Nabi kita, dan Allah jaga sehingga ke hari kiamat. Allah jamin. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan Al-Quran ni tak tahu betul ke tak. Tak, tuan-tuan. Sebab Al-Quran memang takkan diseleweng sampailah hari kiamat. Tuan-tuan muslimin muslimat, siapa yang baca Quran? Maksud baca dekat sini bukan semata-mata bacalah. Bacaan Al-Quran yang sebenar-benarnya ialah bacaan yang disertai dengan kepahaman dan penghayatan serta penelitian, tadabbur kita kepada Al-Quran. Lalu kita melaksanakan apa yang Al-Quran sebut dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita buat ketiga-tiga perkara ini, kita tunggulah bila sampai di hari kiamat, bukan kita yang cari Al-Quran, tetapi Al-Quran yang cari kita di hari kiamat. Sebab Nabi sebut, Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang kepada kamu di hari akhirat kelak, tuan-tuan. Kita ni di hari akhirat, kita nak cari apa pun kadang-kadang tak jumpa dah. Ramai seseorang, kita nak buat apa pun kadang-kadang tak terbuat. Kita duk fikir macam mana sagi kita nak hadapi dengan timbangan kita, dengan macam-macam kita nak fikir di hari kiamat. Tetapi dalam keadaan kita duduk sibuk di hari kiamat, fa innahu ya'ti, dia akan datang kepada kita. Siapa yang datang? Al-Quran akan datang cari kita. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan jadi benteng kepada kita. Dia akan jadi penyelamat kepada kita. Dia akan berhujah ke atas kita. Dia jadi pembela ke atas kita, tuan-tuan. Kemudian itu yang ke-97. 98, ganjaran membaca satu huruf, maka kelebihan dia, fadilat dia, kita akan diberikan sebanyak 10 pahala. Tuan-tuan, satu huruf kita baca, 10 pahala kita dapat. Yang ni kita semua tahulah. Kalau kita tak sebut pun semua dah tahu dah. Tapi kita nak sebut juga supaya kita selalu ingat. Dan kita sebut juga sekali lagi pada malam ini supaya kita dapat terus semangat untuk beramal dengan Al-Quran. Bila kita duk ingat, oh, satu ayat, satu huruf, satu pahala, maka kita susah kita nak jemu baca Quran, tuan-tuan. Sebab kita tahu setiap kali kita baca, berapa huruf yang kita baca,
maka kita akan dapat satu huruf 10 pahala yang Allah nak berikan kepada kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam At-Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, "falahu bihi hasanah," maka dia akan dapat satu pahala. Dia akan dapat satu pahala. "Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha," dan satu pahala itu pula digandakan kepada 10. Kita baca satu huruf daripada Quran, kita dapat satu pahala, dan satu pahala itu Nabi cerita kepada kita, dia digandakan menjadi 10 pahala, tuan-tuan. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walam harfun, wa mim harfun. Nabi kata, aku tidak maksudkan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi aku maksudkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf dekat situ, maka kita akan dapat 30 ganjaran pahala yang Allah nak bagi dekat kita, tuan-tuan. Pagi-pagi kita duk baca dalam setengah muka surat tu, berapa huruf duk ada, Haji Umar, Abang Mahdi, berapa huruf duk ada, kita duk bilang banyak. Dan pada pagi tadi kita sudah pun masuk kepada juzuk yang ke-6. Sikit-sikit, lama-lama banyak, tuan-tuan. Yang penting kita istiqamah. Dan kemudian kalau kita tengok baca Al-Quran, dia tak sama macam kita baca surat khabar. Baca Quran dia tak sama macam kita baca novel. Novel, tuan-tuan, kita boleh khatam kadang-kadang bagi budak muda lah. Dia baca sehari tu, dia boleh khatam 5 novel kadang-kadang. 5 novel tu kalau dia baca Quran, berapa banyak pahala dia dapat. Tapi kalau dia baca novel, satu patah perkataan dekat novel itu, berapa pahala dia dapat? Tak tahu. Boleh jadi tak dapat. Kalau novel itu menceritakan benda-benda yang lalai, benda-benda yang mengasyikkan, benda-benda yang tidak membawa kebaikan, maka novel yang dia baca beratus muka surat itu tidak ada pahala sikit pun. Tetapi Al-Quran, kalau kita baca satu muka aja, paling kurang berapa ribu pahala yang Allah nak bagi dekat kita, berapa puluh ribu pahala ataupun berapa ratus ribu pahala yang Allah nak bagi kita dalam satu muka surat Al-Quran yang kita baca. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, zaman dah kita ada telefon, telefon kita ni canggih, tuan-tuan. Dulu 3 sekupang, lah ni dia main telefon yang semua benda ada dalam ni. WhatsApp ada, Facebook ada, Instagram ada, TikTok ada. Dekat Facebook kita baca, sehari kita habiskan 5-6 jam untuk kita baca Facebook. Kita boleh baca. Tapi Al-Quran kita tak boleh baca. Sedangkan Al-Quran, tuan-tuan, pahala dia, Nabi kata, satu huruf kita akan dapat 10 pahala. Dan kemudian bab yang ke-99, setiap ayat akan menambah satu kebaikan di syurga nanti. Setiap ayat yang kita baca ketika mana di dunia, dia akan menambah satu kebaikan di syurga nanti. Apa kata Nabi? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam hadis yang hasan riwayat Tirmizi, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqulu ya rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah
thumma yaqulu ya rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah, thumma yaqulu ya rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, yaji'ul Quran yaumal qiyamah, Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan dia akan berkata, wahai Tuhanku, berilah dia pakaian. Dia tu siapa dia? Dia tu adalah orang yang selalu baca Al-Quran di dunia dulu. Al-Quran akan pi kepada Allah. Al-Quran kata kepada Allah, ya Allah, tolong berikan dia pakaian. Lalu dia dipakaikan mahkota kemuliaan. Orang yang baca Quran, yang tak pernah tinggal, satu hari dia mesti baca Quran. Dia takkan tak baca Quran. Maka Quran akan pi dekat Allah di hari kiamat kelak. Quran minta kepada Allah agar kita dipakaikan pakaian. Maka kita dipakaikan mahkota kemuliaan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau boleh bayang, bayang. Mudah-mudahan dia akan jadi semangat untuk kita terus baca Al-Quran. Maka kita akan dipakaikan mahkota kemuliaan. Dan kemudian summa yaqulu ya rabbi zidhu. Maka Quran kata lagi, wahai Tuhanku, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah untuk dia. Quran kata tambah lagi. Lalu orang itu dipakaikan pakaian kemuliaan. Thumma yaqulu ya rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu iqra warqa. Kemudian Quran berkata lagi, wahai Tuhanku, redalah terhadap manusia ni. Quran minta agar ya Allah, redalah, reda ke atas dia ya Allah, redalah. Maka tuan-tuan, Tuhan pun reda ke atas kita. Dan dikatakan juga kepadanya, bacalah dan naiklah. Baca, naik. Baca, naik. Al-Quran kalau kita baca banyak, dia akan menaikkan kita darjat yang semakin tinggi di hari akhirat kelak. Justru tuan-tuan, di dalam hadis ini dia akan ditambah satu kebaikan bagi setiap ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan tunggu umur kita lanjut baru kita nak baca Quran. Kalau kita nak baca Quran ketika mana kita sudah pun pencin umur 60, kita kata nanti aku pencin baru aku nak baca sehari satu juzuk. Tuan-tuan, tak mustahil. Mungkin dia boleh baca satu hari satu juzuk. Tetapi kita risau apabila mai di usia yang lanjut, bila bertambah usia kita, kita semakin tak larat. Kita semakin mudah letih dengan apa yang kita buat. Termasuklah kita baca Quran, kita risau, kita letih. Berbeza dengan orang yang satu hari daripada kecil, daripada muda, daripada umur dia masih lagi pendek, masih lagi awal, dia baca Quran satu hari 5 muka contohnya. 5 waktu solat, 5 muka dia baca Quran. 10 hari 50 muka. 30 hari 150 muka. Sebulan. Darab pula dengan setahun berapa banyak dia dapat. Darab pula dengan 30 tahun, maka dia dapat lagi banyaklah tuan-tuan. Berbeza dengan orang yang baru nak mula baca umur 50-60, kawan ni dah pun berapa juta dia dapat Quran di atas yang dia baca itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hadis yang kita baca tadi hadis riwayat Tirmizi, hadis yang hasan. Kemudian kita masuk kepada nombor yang ke-100, kelebihan surah Al-Fatihah. Kelebihan surah Fatihah, kita orang kampung panggil surah Fatihah, tapi kalau sebutan yang paling baik adalah suratul Fatihah, kita sebut dengan huruf fa. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futihal yawm. Tuan-tuan, hadis ni menarik, sangat menarik. Boleh jadi di kalangan kita ramai yang tak dengar lagi hadis ni. Hadis ni jarang dibaca. Lam yuftah qattun illa al-yawma fanazala minhu malakun faqal hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qattun ila al-yawm fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatim suratil baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa dia Ibnu Abbas, tuan-tuan? Ibnu Abbas anak kepada pakcik Nabi, iaitu Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi. Tatkala Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, ketika mana Jibril dia duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terdengar bunyi pintu dibuka daripada atas. Lalu dia mengangkat kepalanya ke atas dan dia berkata, ini adalah pintu di langit yang dibuka pada hari ini. Dia terkejut. Pada hari itu tiba-tiba pintu langit dibuka. Tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Jibril kata, tidak pernah dibuka pintu ini kecuali hari ini. Tuan-tuan, pintu langit ni bukan mudah-mudah nak buka. Tapi Jibril kata pada hari ini pintu langit itu terbuka, aku langut naik atas. Seterusnya turunlah satu malaikat daripada situ dan Jibril pun berkata, ini adalah satu malaikat yang turun ke bumi dan dia tidak pernah turun kecuali hari ini. Ni tuan-tuan ni, malaikat ni tak pernah turun. Malaikat Jibril dia tengok pintu langit terbuka, dia nampak ada satu malaikat yang turun daripada pintu langit. Dia pelik ni, pasal apa turun ni? Maka tuan-tuan, lalu malaikat itu dia memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepada kamu yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana nabi sebelum daripada kamu. Tuan-tuan, satu malaikat yang turun daripada langit, pintu tu tak pernah buka pun, malaikat Jibril kata. Tapi pada hari itu tengok-tengok pintu tu terbuka dan ada satu malaikat yang turun daripadanya. Bila mana dia turun dan dia pun bagi salam, Assalamualaikum, dan dia pun berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepada kamu. Apa dia dua cahaya tu? Dia kata dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada mana-mana nabi sebelum daripada kamu. Dan dua cahaya itu adalah
Fatihatul Kitab, dan ayat-ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf daripadanya kecuali engkau akan diberikan, akan dikurniakan oleh Allah apa yang Allah memang nak kurniakan kepada dia. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, dekat sini daripada hadis ni diceritakan bahawa satu malaikat turun dan dia bawa dua cahaya. Cahaya yang pertama adalah surah Fatihah, dan cahaya yang kedua adalah ayat-ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. Tuan-tuan tahu tak ayat yang terakhir daripada surah Baqarah ayat apa? Sebelum ni kita duk ajak 2-3 kali dah dalam kuliah kita. Dua ayat itu adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayat yang pertama. Dan ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai habis. Dua ayat inilah yang malaikat itu bawa turun daripada pintu langit yang tak pernah dibuka, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itulah surah Fatihah ini surah yang sangat utama di dalam Al-Quran, dan satu-satunya surah yang menjadi kewajipan, yang menjadi rukun kita dalam solat, surah Fatihah. Surah lain tidak menjadi rukun dalam solat, tetapi surah Fatihah Allah berikan kedudukan yang special, kedudukan yang istimewa. Kita baca satu hari 17 kali kita baca dalam solat kita. Nah, dan dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah, ayat itu yang kita selalu baca ketika mana, tuan-tuan? Baru-baru ni kita edarkan satu retah sunat-sunat, bacaan-bacaan sunnah, zikir-zikir sunnah Nabi yang Nabi baca sebelum Nabi tidur. Kita dah bagi retah tu kepada semua jemaah kita. Dan dalam retah itu terdapatnya dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca tak sah, hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang kedua tentang kelebihan, tentang fadilat surah Al-Fatihah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladhi u'tituhu." Maksudnya, demi Allah yang jiwa aku berada di tangannya, Nabi bersumpah dengan diri, dengan nama Tuhan. Kata Nabi, demi Tuhan yang jiwa aku ini berada di tangannya, tidak ada ayat yang diturunkan di dalam Taurat, tidak ada ayat yang diturunkan dalam Injil, tidak ada ayat yang diturunkan dalam Zabur, tidak ada ayat yang diturunkan dalam Al-Furqan yang dapat
menandinginya. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang sering kita ulang, dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepada aku, hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi cerita dekat kita surah Fatihah, surah yang sangat istimewa. Surah Fatihah tidak diturunkan dalam kitab Injil. Surah Fatihah tidak diturunkan dalam kitab Taurat. Surah Fatihah tidak diturunkan dalam kitab Zabur, dan tidak diturunkan di dalam Al-Furqan. Tetapi surah Al-Fatihah terdapat di dalam kitab yang kita duk nampak dekat riak kita ni, yang kita duk nampak dengan mata kepala kita ni, tuan-tuan, ni Al-Quran ni. Surah Fatihah hanya diturunkan di dalam kitab Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak cari lagi dalam hidup kita? Segala-galanya Allah sudah sediakan kepada kita. Segala-galanya Allah sudah berikan kepada kita. Apa yang kita tunggu-tunggukan lagi? Apa yang kita duk tunggu lagi daripada Tuhan? Adakah rahmat Tuhan kepada kita ini masih lagi kita rasa tak cukup? Adakah peluang yang Allah berikan kepada kita ini kita rasa macam sikit? Adakah Al-Quran itu bagi kita payah? Al-Quran, tuan-tuan, zaman dulu lagi payah. Zaman dulu dia tak ada mesin pencetakan macam zaman kita lah ni. Zaman kita nak cetak Al-Quran 1000 dalam masa sehari pun boleh. Zaman dulu tak ada mesin nak cetak macam mana, kena tulis. Tulis dekat kulit binatang ke, tulis dekat batu ke, ataupun tulis dekat retah ke, kita kena baca, kena tulis dulu baru hafal. Zaman lah tak payah. Nak Al-Quran sebesar dinding masjid pun boleh buat. Tuan-tuan nampak kan? Kita pergi kedai pencetakan, kita nampak orang gantung Quran Allah besarnya. Surah Sajdah ataupun surah Al-Insan. Dua surah ni biasanya orang cetak sebab apa? Sebab mereka nak suruh masjid beli. Nak suruh letak dekat tempat imam ni supaya imam baca lah. Tapi sepatutnya dia seeloknya hafal. Jadi kita tak belilah. Kita wajibkan imam kita hafal. Kalau tak hafal, jangan jadi imam dulu, jangan jadi imam lagi, jadi makmum dulu, baru boleh ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sebut pula kelebihan Al-Fatihah yang ketiga. Qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Hadis ni adalah hadis qudsi. Hadis yang kita baca ni adalah hadis yang qudsi, hadis daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qal hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Maksud kepada hadis qudsi yang kita baca ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah membahagikan solat kepada dua bahagian. Allah kata, Allah telah membahagikan solat kepada dua bahagian, antara aku dan antara hamba aku. Bila kita solat, ada dua bahagian yang Allah bahagikan, antara aku dan antara hamba aku. Hamba aku akan dapat apa yang dia minta. Wali abdi ma sa'al. Hamba aku akan dapat apa yang dia minta. Apabila hamba itu berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, yang bermaksud segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila dalam salat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala akan menjawab, hamba aku telah memuji aku. Tuan-tuan ingat ketika mana tuan-tuan baca surah Fatihah, ketika mana tuan-tuan baca ayat itu, Allah tidak memberikan respon kepada kita? Tak. Setiap ayat Fatihah yang kita baca dalam salat, Allah akan menjawab kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita kata, maka Allah kata, Allah jawab, hamba aku telah memuji aku. Dan kemudian, fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba itu berkata ayat yang kedua, ar-rahmanir rahim, qala Allah athna alayya abdi, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamba aku telah menyanjungi aku, hamba aku telah sanjung kepada aku. Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, kita sebut, kita khusyuk dalam solat, sambil kita duduk sebut, kita ingat dekat kepala kita, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang. Ketika mana kita sebut itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjawab sebutan kita. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah kata, athna alayya abdi, hamba aku telah sanjung kepada diri aku. Allah bangga dengan kita, tuan-tuan. Jangan lupa, ketika mana kita salat, kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, Allah kata, hamba aku telah menyanjungi aku. Kemudian yang ketiga, fa idza qala maliki yaumiddin, qala majjani abdi, wa qala marrah fawwada ilayya abdi. Yang ketiga, apabila hamba itu berkata maliki yaumiddin, Tuhan Raja yang menguasai hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi wa qala marrah fawwada ilayya abdi. Allah jawab apa ke atas kita? Allah kata, hamba aku yang sebut seperti itu, dia telah mengagungkan aku. Kita sebut maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ketika mana kita sebut, Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada kita, hamba aku telah mengagungkan aku. Kemudian yang keempat, dalam satu riwayat disebutkan juga, apabila kita sebut Malik Yaumiddin, kata Allah, hamba aku telah menyerahkan urusannya kepada aku.
Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, kita mengaku Allah itu Tuhan yang kuasai hari pembalasan. Seolah-olah kita ini bertawakal kepada Allah. Setelah kita buat baik, setelah kita semayang dengan ikhlas semata-mata kerana Allah, seolah-olah kita ini tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku telah melaksanakan solat aku, dan aku buat ini ikhlas semata-mata kerana kamu. Dan aku yakin di hari pembalasan nanti tidak ada siapa-siapa yang dapat kuasai hari pembalasan melainkan Allah. Maka Allah akan kata, hamba aku yang kata macam ni, hamba aku yang buat macam ni, dia telah menyerahkan urusannya kepada aku. Seolah-olah Allah nak kata dekat kita, ni, siapa yang kata macam ni, jangan risaulah, insya-Allah kamu akan selamat di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, sebab itulah kita sebut dekat sini, bila kita semayang, kita nak semayang kita khusyuk, supaya kita dapat hayati, kita dapat tadabbur apa yang kita sebut dalam semayang kita, supaya Allah boleh jawab balik apa yang kita sebut dalam semayang kita. Tapi kalau semayang kita duk ingat macam-macam, kita duk pergi merantau merata dalam semayang, duk ingat yang pelik-pelik, duk nak makan apa lagi, agak-agak Allah nak jawab macam mana dengan bacaan kita? Allah nak jawab macam mana dengan bacaan kita, tuan-tuan? Sebab itu waktu semayang khusyuklah. Bukan lama mana semayang, tuan-tuan. Semayang maghrib paling lama 10 minit. Begitu juga semayang-semayang yang lain 10 minit. 10 minit kali dengan 5, duk ada baru 50 minit, tak sampai sejam kita nak khusyuk kepada Allah. Sedangkan 23 jam lagi kita buat kerja kita tak khusyuk pun kadang-kadang. Tapi 1 jam 50 minit ini dalam semayang kita, tolonglah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan surah Fatihah ini. Yang keempat, apabila fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Apabila hamba itu berkata di dalam solatnya, hanya kepada engkaulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Bila kita kata macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab kepada kita, ini adalah antara aku dan hamba aku. Hamba aku akan dapat apa yang dia minta. Kita kata dekat Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah aku sembah dan kepadamu lah aku minta pertolongan. Tak ada siapa lagi dah aku boleh minta pertolongan. Maka tuan-tuan, ketika mana kita kata macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala kata, Allah Subhanahu wa taala jawab kepada kita, hamba aku akan dapat apa yang dia mintakan. Apa yang dia hajat dalam solat, dia akan dapat, tuan-tuan. Sebab itu penting untuk kita khusyuk dalam solat. Banyak kali kita sebut, tuan-tuan. Dan yang terakhir, fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Apabila hamba itu berkata, ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang mereka dimurkai oleh Allah, iaitu orang Yahudi. Jauhkanlah kami daripada jalan mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan juga jalan yang mereka sesat, iaitu orang Nasrani.
Apabila kita baca ayat ini, maka Allah Ta'ala akan menjawab kepada kita, ini adalah untuk hamba aku, dan hamba aku akan dapat apa yang dia minta. Bila kita minta jalan kita selamat, hidup kita selamat dengan petunjuk, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada khurafat, jauh daripada syirik, jauh daripada bid'ah, maka Allah akan bagilah apa yang kita sebut ketika mana kita lafazkan di dalam solat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka khusyuklah dalam solat kita, khusyuklah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.